Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 5. Kita bertemu kembali untuk subjek sejarah dan tajuk pada hari ini ialah kesan ekonomi akibat penjajahan. Objektif untuk hari ini ialah murid dapat memahami sekurangnya dua kesan ekonomi akibat penjajahan. Okey, hari ini kita nak tengok kesan ekonomi. Ekonomi berkaitan tentang duit, berkaitan tentang kewangan. Okey, jadi apa kesannya akibat daripada penjajahan? Kita tengok buku teks muka surat 53. Jadi murid boleh buka buku teks muka surat 53 dan kita tengok kesannya satu persatu. Okey, tengok lebih dekat lagi. Baik, kesan sosial dan ekonomi akibat penjajahan. Okey, untuk hari ini kita tengok dulu kesan ekonomi. Okay, British memperkenalkan beberapa perubahan baharu yang bertujuan untuk mengeksploitasi kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Akibat daripada perubahan tersebut, wujud beberapa kesan dari aspek ekonomi dan sosial di negara kita. Jadi, yang British dia memperkenalkan beberapa perubahan baharu. Jadi dengan perubahan ni dia memberi kesan kepada sosial dan ekonomi. Jadi hari ni kita tengok ekonomi. Okey, kesan ekonomi akibat penjajahan. Okey, dekat sini dia menerangkan ada 4 kesan. Okey, kita tengok kesan yang pertama. Okey, kesannya ialah perkembangan industri perlombongan. Okey, kalau murid-murid semua nak tahu, perlombongan lebih kurang macam menggali untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti ni dah lombong. So lombong ni dulu dia gali untuk mendapatkan apa? Okey, industri perlombongan giat dilakukan untuk mendapatkan biji timah, emas dan juga arang batu. Okey, biji timah di tanah Melayu, emas Sarawak dan arang batu di Sabah. Okey, itu benda yang dirombongkan. Okey, kita terus kepada yang kedua iaitu perkembangan pertanian. Okey, kalau pertanian ia berkaitan tentang tanam-tanaman. Okey, jadi pertanian komersial untuk tujuan ekspor. Ekspor ni ialah barang yang kita hasilkan kita hantar ke luar negara iaitu ekspor. Kalau import ialah barang dari luar negara kita bawa masuk ke negara kita. Okey, tanah Melayu apa yang pertanian komersial yang mereka buat? Kelapa sawit, tebu dan kopi. Kemudian dekat Sarawak mereka tanam lada hitam dan dekat Sabah tembakau. Okey, dekat gambar yang dalam buku teks murid tu ialah gambar lada hitam. Okey, lada hitam ni ialah berwarna hitam. Okey, seterusnya perkembangan penanaman getah. Okey, jadi mungkin sebelum ni penanaman getah ni tidaklah meluas dan sekarang ni penanaman getah amatlah meluas kerana banyak estet getah dibuka. Estet ni lebih kurang macam tempat getah ni lah. Kita potong getah. Okay, jadi syarikat Eropah seperti Guthrie dan British North Borneo Company terlibat dalam sektor penanaman getah. Macam Guthrie ni, sekarang ni ada satu lebuh raya namanya Lebuh Raya Guthrie. Guthrie berada lebih kurang antara Shah Alam Rawang. Okay, jadi dengan adanya penanaman getah ni luaslah lagi ekonomi negara. Okey, seterusnya sistem perbankan moden. Okey, sistem perbankan ini diperkenalkan bank seperti Mercantile Bank 1859 dan The Chartered Bank 1888 ditubuhkan. Jadi dengan adanya bank ni, apa kelebihannya bank ni? Bila adanya bank, adalah orang yang akan jaga duit.
dan adanya tempat simpan duit. Jadi kalaulah tak ada bank, macam mana kita nak berurus niaga duit, macam mana kita nak simpan duit, nak keluarkan duit. Jadi itulah guna sistem perbankan yang lebih moden lah. Mungkin kalau yang sebelum ni macam manalah cara dia bertukar duit dan sebagainya, dan ini cara yang paling moden, iaitu adanya bank. Sampailah sekarang masih ada lagi, dia chartered bank ni masih ada lagi. Okey, jadi tugasan untuk minggu ini dah saja. Okey, murid perlu salin 4 kesan tadi. 4 kesan tadi masukkan ke dalam buku tulis murid semua. Jadi tuliskan 4 kesan tersebut. Gambar tak perlu lukis. Kan? Tajuknya dan juga apakah pengertiannya dekat bawah tu. Dan hantar melalui aplikasi WhatsApp sahaja. Terima kasih. Bye.